A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdina wahdi bina wahdina sajami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu maulaha. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pujian yang sebanyak-banyaknya ditujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana terus memberikan kita ruang dan peluang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita sambung perbincangan berkaitan dengan 40 hadis tentang dakwah dan tarbiyah. Tuan-tuan, kita masuk kepada hadis yang ketujuh, teruskan berdakwah sekalipun ditinggalkan manusia. An Jabir bin Abdullah qala bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam qa'imu yaumul jumu'ah id qadimat 'iru ila al-Madinah فابتدرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم يبقى معه إلا 12 رجلا فيهم أبو بكر وعمر قال ونزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. Al-Jumu'ah ayat 11. Daripada Jabir bin Abdullah, dia berkata, ketika Nabi SAW sedang berdiri menyampaikan khutbah pada hari Jumaat, telah datang kafilah dagangan ke Madinah. Lalu bersegeralah para sahabat Rasulullah SAW pergi menyambut, yakni mendapatkan kafilah dagangan tersebut. Sehinggalah tidak tinggal sahabat Nabi yang mendengar khutbah tersebut, melainkan 12 lelaki sahaja. Dalam kalangan mereka terdapat Abu Bakar radhiyallahu an dan Umar radhiyallahu an. Lalu turunlah ayat ini, dan apabila mereka mengetahui kedatangan barang-barang dagangan yang baru tiba atau mendengar sesuatu hiburan, mereka bersurai lalu pergi kepadanya dengan meninggalkan engkau berdiri keseorangan. Surah Al-Jumu'ah ayat 11. Hadis Sahih Muslim nombor 863. Ulasan hadis ini menunjukkan kepada kita bagaimana dunia itu menggoda. Sekalipun manusia berada di hadapan Nabi yang agung, mereka boleh terpesona dengan kilauan dunia sehingga meninggalkan Rasulullah berdiri keseorangan. Apakah kita akan meninggalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya kerana habuan dunia? Ingatlah bahawa urusan dakwah ini tidak akan mengecewakan mukmin. Beberapa episod dari sirah membuktikan bahawa para ulama itu tidak jemu menyampaikan dakwah sekalipun mereka ditinggalkan manusia. Ibnu Asakir menggambarkan kepada kita tentang tabi'i yang terkenal, iaitu Atha' bin Ibn Rabah, sebagai seorang manusia yang sangat redha. Beliau sentiasa menyampaikan pengajiannya sekalipun hanya dihadiri oleh 7 atau 8 orang sahaja, sedangkan keilmuannya adalah sesuatu yang tidak dinafikan. Kata seorang lelaki dari Bani Umayyah, la yuftin nasu fil haji ghairu Atha'. Manusia tidak akan mengeluarkan fatwa berhubung haji sekiranya Atha' masih ada. Ibnu Asakir Tarikh Dimashq. Kenyataan ini membuktikan tahap keilmuannya yang tinggi yang dimiliki oleh Atha' bin Rabah, sehingga tiada siapa yang berani memberikan fatwa sekiranya Atha' ibn Rabah masih ada. Namun dalam menyampaikan dakwah, beliau tidak merasa jemu untuk meneruskan sekalipun hanya disahut oleh segelintir. Hanbal bin Ishaq pula menceritakan bahawa Al-Imam Ahmad ibn Hanbal menghabiskan proses pengajian kitab musnadnya secara imla' hanya dengan 3 orang pelajar sahaja, iaitu Hanbal, Soleh dan Abdullah. Begitulah lumrah dakwah, seorang pendakwah akan diuji dengan dunia. Ada kalanya dunia mengujinya dengan melarikan mad'u, yakni orang yang diseru daripada mereka. Ada kalanya dunia akan mengalihkan dirinya dari urusan dakwahnya. Apakah kita akan meninggalkan Rasulullah berdiri keseorangan? Apakah kita akan meninggalkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kesepian? Hadis ni tuan-tuan mengajak kita supaya meneruskan dakwah, dan juga sebagai pengajaran pada hari Nabi Muhammad SAW diceritakan ketika dakwah Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi Muhammad SAW sedang menyampaikan khutbah, lalu datang kabilah dagangan
dari Madinah ke Madinah, lalu sahabat-sahabat semua meninggalkan Nabi Muhammad SAW berdiri, yang tinggal hanyalah 12 orang. Lalu turunlah ayat yang selalu kita baca pada hari Jumaat, kan? Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha. Ayat ni ataupun kisah ni ialah asbabun nuzul, ayat 11 surah Al-Jumu'ah. Dan apabila mereka mengetahui kedatangan barang-barang dagangan atau mendengar sesuatu hiburan, mereka bersurai kepadanya dengan meninggalkan engkau berdiri seorangan. Jadi tuan-tuan, kita kena teruskan berdakwah sekalipun ditinggalkan manusia. Nabi sebut bada al-Islam ghariba, Islam ni akan datang dalam keadaan yang dagang. Wa sayaudu kama bada fatuba lil ghuraba. Nabi kata Islam ni datang dalam keadaan dagang. Bagaimana dagang? Maksudnya dagang ni ganjil ataupun asing bagi umat. Ketika Nabi Muhammad SAW mula menyampaikan dakwah, tak ramai orang yang ikut. Tak ramai orang yang ikut. Nabi pernah cerita, Nabi kata, aku sampaikan ketika proses awal Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwah, Nabi hanya menyampaikan dakwah kepada orang yang bila Nabi cakap, dia dengar. Nabi cakap, dia terima. Antaranya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ni Nabi cakap, dia diikut terus. Nabi tak akan cakap ataupun tidak akan sampaikan dakwah ketika dakwah secara sembunyi, kan? Nabi kata dia tidak akan menyampaikan dakwah melainkan kepada orang yang bila dia cakap terus dengar. Dia tak cakap pada orang yang bila cakap dia tanya balik. Bila cakap tanya balik, kan? Macam sekarang kan SOP. Kita cakap pasal SOP dia tanya balik. Datang dari mana? Dalil mana apa semua? Dia tanya dalil tu. Kan? Jadi orang-orang yang macam ni Nabi tak jawab, Nabi tak bagi dakwah. Nabi hanya bagi dakwah kepada diriwayatkan ada 76 orang yang menerima dakwah Nabi Muhammad SAW pada awalnya. Yang 76 orang ni terima tanpa bahas. Terima tanpa bahas. Dia tak ada tanya balik, betul ke? Kat mana terima wahyu? Bila Nabi kata aku telah dilantik oleh Allah, aku telah diwahyu, menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengajak kamu supaya tidak menyembah selain daripada Allah dan bahawasanya aku adalah pesuruh Allah. Jadi dia ni semua terus jabat tangan Nabi, terus mengaku bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah dan memang Nabi Muhammad SAW itu adalah pesuruh Allah. Tapi ada yang lain ni Nabi tak ajak. Sebab apa? Bila Nabi ajak, dia tanya balik. Nabi ajak, dia tanya balik. Nabi Muhammad SAW ajak pada orang yang bila Nabi cakap terus ikut, kan? Dan dakwah Nabi Muhammad SAW terus disampaikan, terus menerus disampaikan. Dan ayat ini menceritakan tentang ketika Nabi Muhammad SAW berada di Madinah. Kalau Madinah ni tuan-tuan maksudnya ramai, dah lebih pada ribuan umat Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW menunaikan haji wada', haji perpisahan, seramai 100,000 orang yang bersama dengan Nabi menunaikan haji di Madinah. Jadi ayat ini turun di Madinah menceritakan bahawa Nabi Muhammad SAW ketika menyampaikan dakwah ada orang yang tinggalkan, meninggalkan dakwah Nabi Muhammad SAW untuk mengejar barang dagangan. Jadi tuan-tuan, sebagai peringatan kepada kita juga, bahawa Islam ni datang dalam keadaan dagang dan akan kembali kepada keadaan dagang. Islam ni datang dalam keadaan asing bagi kita. Bukan bagi kita, bagi umat ketika dakwah Nabi Muhammad SAW tadi, kan? Nabi ajak pada orang yang dia kenal je. Orang yang dia tak kenal dia tak ajak. Sebab apa? Sebab orang yang tak kenal ni dia akan tentang. Bermula Nabi dakwah secara terang-terangan di Bukit Safa. Bila Nabi Muhammad SAW panjat Bukit Safa, dikumpulkan orang. Sebenarnya dalam satu kitab Fiqh Harakah kalau tak silap saya, cerita pasal Nabi Muhammad SAW buat pertemuan ni 2 kali. Kali pertama Nabi ajak orang yang tertentu je. Tapi maklumat bocor, orang yang tak diajak ni datang. Orang yang tak diajak ni datang. Jadi Nabi cancel buat pertemuan lain. Kali kedua buat pertemuan, tiba-tiba orang yang dijemput, orang yang tak dijemput ni datang juga. Tapi masa tu Nabi Muhammad SAW teruskan. Sebab ada perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, qum fa'anzir. Diri dan sampaikan. Kan? Perintah kepada Nabi Muhammad SAW supaya berdiri dan sampaikan. Maksudnya berdakwah secara terbuka. Jadi Nabi sampaikan, Nabi pun berdiri, Nabi bagi tahu kalau aku bagi tahu
dekat belakang bukit ni ada tentera yang ingin menghancurkan kamu, kamu percaya tak? Semua yang datang hari itu semua kata, kami percaya engkau tak pernah menipu, engkau lah Al-Amin. Lalu Nabi Muhammad SAW sebenarnya, Nabi SAW teruskan dakwah dia yang pertamanya, dakwah secara terbuka. Nabi kata, sesungguhnya aku ni diutuskan oleh Allah untuk mengajak kamu supaya tidak menyembah selain daripada Allah, dan bahawasanya aku adalah pesuruh Allah. Berbuat baik kepada ibu bapa, tidak menyekutukan Allah dan sebagainya. Jadi bila Nabi cakap macam tu terus, seorang lelaki yang tidak dijemput ni, dia tunjuk pada Nabi Muhammad SAW, tabbalak, celaka kamu. Dan kita tahu semua kisah ni, cerita tentang Abu Lahab. Jadi nak cerita apa? Nak cerita bahawa Islam datang dalam keadaan dagang. Walaupun orang Arab ketika itu, mereka percaya tak adanya Allah, mereka percaya. Apa buktinya? Sebab ayah Nabi Muhammad SAW namanya Abdullah. Ayah Nabi Muhammad SAW namanya Abdullah. Dan mereka mengikut ajaran Nabi Ibrahim AS yang disampaikan kepada Nabi Ismail berturutan sehinggalah kepada Nabi Muhammad SAW. Ajaran Hanif, ajaran Islam. Jadi walaupun mereka percaya adanya Allah, tetapi Islam ini bermula dalam keadaan dagang, maksudnya manusia tidak boleh menerima. Banyak ataupun ramai manusia yang tidak boleh menerima keadaan Islam, dan Islam ni tidak lama lagi akan kembali keadaan dagang. Kembali kepada keadaan dagang. Sebenarnya tuan-tuan, ialah kita tahu PKP, SOP semua sekali ni memberatkan kita, dan dia menjarakkan kita dengan rumah Allah. Dia bukan saja menjarakkan kita dengan rumah Allah, dia menjarakkan kita dengan solat berjemaah, dia menjarakkan kita dengan majlis ilmu, dia menjarakkan kita dengan solat Jumaat. Adalah yang mingguan-mingguan yang daripada hari Isnin sampai hari Ahad ni kita jarang-jarang datang kuliah maghrib, bukan kita, orang lain. Tapi nak dapat dengar peringatan satu hari je hari Jumaat. Satu hari je hari Jumaat je. Kalau kita nak dengar peringatan pun sebenarnya hari Jumaat je ada. Berapa ramai orang tak pernah dengar peringatan sebab tak pernah datang solat Jumaat. Bila jauh daripada peringatan ni, hati akan jadi gelap. Hadis Nabi Muhammad SAW, siapa-siapa yang buat kejahatan akan ketumpuk titik hitam. Bila dia bertaubat, hilang. Tapi kalau dia tak bertaubat, titik hitam tu akan bertambah. Macam mana nak hilang ke titik hitam ni? Kita sentiasa buat kesilapan, kita sentiasa buat kesalahan. Jadi macam mana nak hilang ke titik hitam? Nak hilang ke titik hitam dengan kita dengar majlis ilmu. Kalau kita tak boleh nak datang ke masjid, macam mana kita nak dengar majlis ilmu? Macam mana kita nak dengar peringatan yang boleh bersihkan balik hati kita ni? Balik, orang putih kata reshuffle. Betulkan balik alignment kita ni. Kan? Kejap-kejap terlupa, datang balik. Kejap-kejap terlupa, datang balik. Panggil balik. Kan? Untuk kembali kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ni ataupun hadis ni cerita tentang sahabat-sahabat Nabi sedikit terpedaya, sekejap terpedaya. Sahabat-sahabat Nabi ni orang yang hebat pun terpedaya. Jadi datang peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat Nabi orang yang hebat pun terpedaya. Jadi datang peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya mengutamakan peringatan daripada Allah. Kan? Katakanlah Muhammad, apa yang ada di sisi Allah tu lebih baik daripada perniagaan yang engkau kejar. Kan, sesungguhnya Allah Ta'ala lah yang sebaik-baik memberi rezeki. Kan? Jadi tuan-tuan, walaupun macam mana sekalipun kita cuba sedaya upaya kita supaya dapat kita meneruskan. Tuan-tuan, carilah masa-masa, carilah peluang untuk kita tambah ilmu. Kan? Memang tambah ilmu secara berdepan dengan tambah ilmu secara online ni lain. Tapi kita cubalah juga tuan-tuan. Kita cuba macam ada orang dia mengeluh tak boleh datang ke masjid. Kita mengeluh, kita marah, kita tak boleh nak buat apa. Tuan-tuan nak marah macam mana? Tuan-tuan boleh kalau tuan-tuan nak marah. Macam mana? Tuan-tuan ni rampas kuasa kerajaan. Masa tu kalau tuan-tuan jadi kerajaan, tuan-tuan boleh buat apa yang tuan-tuan nak. Itu kalau nak buat sangatlah. Kalau tak puas hati dengan SOP ataupun PKP ni, itu je cara dia. Lain daripada tu tak boleh. Tuan-tuan merungut, tuan-tuan marah, bukannya pintu boleh buka pun. Tuan-tuan marah, maki hamun, maki wajah ni apa ni. Kan? Bukannya pintu boleh terbuka pun. Bukannya bilangan sah boleh bertambah pun. Bukannya orang dalam ni tiba-tiba lenyap, tiba-tiba orang lain boleh masuk. Tak ada. 50 tetap 50. Waktu macam tu juga, kita marah-marah, merampoi.
masa berjalan. Masa berjalan. Dia tak akan menunggu siapa yang lambat, tak akan menunggu siapa yang terleka, siapa yang terlupa, siapa yang lambat, dia tak akan menunggu. Dia akan terus berjalan. Jadi macam mana nak buat? Kita kena cari jalan supaya keadaan ibadah kita ni sama seperti sebelum PKP. Macam mana nak buat? Kita jadikan rumah-rumah kita ni sebagai masjid-masjid kita, kan? Jadikanlah rumah-rumah kita ni sebagai tempat yang beribadah. Siapkan satu bilik, siapkan satu ruang yang sesuai untuk kita buat ibadah dengan selesa, dengan ahli keluarga kita. Tak dapat datang, kita buat juga. Kalau tak dapat solat, kadang-kadang ada orang dia kata dia tak boleh nak datang masjid ni sebab dia tak tahu nak baca doa panjang. Imam baca doa panjang, dia tak boleh nak baca doa panjang. Jadi kalau dia duduk belakang imam, dia boleh baca doa panjang. Tuan-tuan, inilah masanya kita belajar. Bahasa Melayu pun tak apa, tuan-tuan. Bahasa Melayu pun tak apa. Saya cakap ni sebenarnya untuk orang luar, bukan tuan-tuan. Tuan-tuan semua datang masjid. Orang yang tak datang lah. Kalau ada, tuan-tuan boleh sampaikan. Dan kalau ataupun tiba-tiba satu masa tuan-tuan tak dapat datang ke masjid, tuan-tuan ingat supaya kat rumah nanti pun walaupun ibadah kita kat rumah, kita buat sama juga. Bahkan lebih baik, sentiasa lebih baik. Ibadah kita kena sentiasa lebih baik. PKP ni bukan halangan. Allah Ta'ala berada di mana-mana. Ambil ubat. Allah Ta'ala bukan ada kat masjid je. Allah Ta'ala ada dekat mana-mana. Allah bersama dengan kita setiap tempat, setiap masa kita berada. Allah Ta'ala tengok kita, Allah Ta'ala tahu kita, Allah Ta'ala dengar percakapan kita. Allah Ta'ala terima ibadah kita walaupun kita bukan berada di masjid. Jadi kita tetap dengan ibadah kita tetap dengan perbuatan kita, tetap dengan kebaikan kita, sama ada kita dapat datang ataupun tidak dapat datang. Jadi kalau kita tak dapat datang, kita usahakan supaya dapat yang lebih baik ataupun sama dengan apa yang pernah kita dapat sebelum pada ni. Mengeluh bukan caranya, marah lagilah tak boleh nak menyelesaikan keadaan. Memanglah tuan-tuan, kita memang berada di fasa-fasa bumi di akhir usianya, kan? Kita berada di bumi di hujung usia bumi ni, jadi fitnah, cabaran ni banyak. Kita kena kekal tenang dan sentiasa mohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang ke-8, menyapu darah di wajah Rasulullah SAW. Daripada Sayyidina Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, bahawa dia ditanya tentang luka yang dialami Nabi SAW ketika pertempuran di medan Uhud. Sahal menjawab, wajah Nabi SAW terluka, gigi gerahamnya pecah dan topi pelindung kepala baginda juga pecah. Ketika itu Fatimah radhiyallahu anha adalah orang yang membersihkan darah baginda sedangkan Ali menahannya. Ketika Fatimah melihat darah yang keluar semakin banyak, maka dia mengambil tikar lalu membakarnya hingga menjadi abu, kemudian menampalnya pada luka Rasulullah SAW sehinggalah darah berhenti mengalir. Hadis ini menunjukkan betapa kesungguhan Rasulullah SAW serta para sahabat dalam menjayakan misi dakwah itu terbina dengan jiwa dan semangat yang sangat luar biasa. Bayangkan pertempuran sengit yang berlaku sehingga pecahnya topi pelindung kepala Rasulullah, luka di wajahnya, bahkan pendarahan yang sukar berhenti mengalir. Ini semua menunjukkan bahawa pengorbanan yang dilalui bukanlah sedikit. Ujian yang berlaku adalah ujian yang realiti. Dalam usia sekitar 57 tahun itu, perjuangan dakwah sebegini memerlukan jiwa yang sangat kental. Ketika berlakunya perang Uhud, Nabi Muhammad SAW berumur 57 tahun. Baginda Nabi Muhammad SAW terluka dalam perang Uhud, sehingga luka yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW menyebabkan darah mengalir tidak berhenti. Lalu Fatimah radhiyallahu anha membakar tikar sehingga menjadi abu dan tampal pada luka Nabi Muhammad SAW untuk memberhentikan darah. Apa yang menariknya, hadis yang sama ini diriwayatkan juga oleh Al-Imam Muslim dalam bab yang menceritakan tentang perang Uhud. Setelah meriwayatkan hadis ini, di dalam kitab sahihnya Al-Imam Muslim menukilkan pula hadis berkenaan doa Rasulullah yang memohon keampunan buat kaumnya sekalipun mereka melukai wajah Rasulullah. Daripada Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, seolah-olah aku masih menyaksikan wajah Rasulullah yang menceritakan tentang perihal seorang Nabi yang dipukul oleh kaumnya dan dia mengesak darah yang mengalir di wajahnya sambil berdoa, wahai Tuanku, ampunkanlah kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Melalui susunan hadis ini, Al-Imam Muslim seolah-olah ingin menyampaikan kepada kita, biarpun segala cabaran yang dilalui oleh Rasulullah dalam misi dakwah, baginda tetap mendoakan keampunan buat umatnya. Apa yang lebih utama adalah menyampaikan hidayah dan membimbing manusia kepada Allah. Inilah semangat perjuangan dalam dakwah yang perlu dipelajari oleh setiap pendakwah masa kini. Masya-Allah tuan-tuan, Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang seorang Nabi yang terluka sambil mengesak darah yang dilukai oleh
kaumnya, dia mendoakan supaya Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada kaum dia, kerana kaum dia tidak mengetahui. Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Hebat ni tuan-tuan. Cabaran yang Nabi Muhammad SAW dapat lagi hebat, sampai terluka. Tuan-tuan, bila tuan-tuan tak dapat masuk masjid, terluka ke? Berdarah ke? Patah kaki ke? Patah tangan ke? Cabut kuku ke? Tak ada apa pun. Tak ada apa pun yang melukakan kita. Cuma tak dapat masuk je. Takkanlah tak dapat masuk sikit ni. Yalah, saya sebut secara umum lah kan. Semua perkara, tentang semua perkara. Takkanlah sebabkan perkara yang sedikit ni kita nak merampui, kita nak berbalah, kita nak bergaduh sama kita kan. Tak menarik hanya kerana sebab yang sedikit. Sedangkan Nabi Muhammad SAW berkorban jiwa dan raganya. Para Nabi yang terdahulu ni sampai hilang nyawanya. Syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan dakwah. Sahabat-sahabat bertarung nyawa mempertahankan Nabi Muhammad SAW berdakwah ke seluruh dunia ni. Kita tak ada banyaklah dugaan kita. Kita susah-susah pun duduk dalam aircon juga. Susah-susah kita pun ada kereta juga. Kita tak naik unta datang ke masjid ni. Kita tak jalan kaki datang ke masjid ni. Yang rumah dekat tak apalah, yang rumah jauh tak ada datang jalan kaki. Kita tak menerima cabaran yang besar. Kerana kita tidak menerima cabaran yang besar, bukan kita mengharapkan supaya adanya cabaran yang besar. Tapi cabaran yang sedikit ni tuan-tuan, mudah-mudahan tidak mematahkan semangat kita untuk jadi orang yang lebih baik. Dan sentiasa mendoakan dan mengajak kepada kebaikan. Berhentilah kita kepada perkara-perkara yang mengelirukan. Berhenti, jangan sebar benda-benda yang mengelirukan, membuatkan orang kusut. Jangan. Kita bawa benda yang baik je. Benda-benda yang buatkan orang jadi pening, benda-benda yang buatkan orang jadi risau, benda-benda yang buatkan orang jadi ragu, benda-benda yang buatkan orang bergaduh, kita berhenti. Ini masa untuk kita bersatu padu. Kan? Kita ni dah lah sikit, kita ni dah lah kecil. Tuan-tuan, pengajaran, antara pengajaran dalam kisah ataupun perang di Palestin, tuan-tuan. Sebenarnya umat Islam di Palestin ada, kalau di Gaza ada 2 juta. Di Gaza ni kecil. Rasanya tak sampai besar Perak Tengah ni. Besar Perak Tengah lagi daripada Gaza rasanya. Kan? Dia punya jarak 16 km. Jarak daripada Mesir, daripada sepadan Mesir sampai ke sepadan Syria atas 16 km je. Bukan sepadan Syria. Daripada sepadan Mesir sampailah sepadan ke negara haram Israel tu 16 km je. Lagi besar Perak Tengah daripada Gaza ni. Tapi padat ada 2 juta orang. Tuan-tuan, yang jadi masalahnya tuan-tuan, orang Yahudi ada berapa? Orang Yahudi yang menghuni tanah Palestin ini ada 8 juta. Berapa penduduk Mesir? Jangan kira yang lain, kita kira Mesir. Mesir ada 80 juta orang. 90% Muslim. 90% Muslim. Jordan pun 10 juta. Arab Saudi, negara Arab yang paling besar ialah Arab Saudi. Arab Saudi pun 10 juta. Tak ingat angka dia. Jadi kalau kira bilangan orang Islam yang ada di sekitar Palestin sendiri pun sebenarnya jauh lebih banyak daripada jumlah orang Yahudi dekat Palestin. Tapi kenapa sampai sekarang kita tak boleh nak membela hak orang Islam di Palestin? Jawapannya tuan-tuan ialah kerana perbalahan. Kita ni tak habis balah. Bila kita berbalah tuan-tuan, apa yang akan jadi? Musuh kita yang akan mengaut keuntungan. Musuh kita, orang Yahudi ni mengaut keuntungan atas apa? Atas perbalahan. Perbalahan orang-orang Arab. Perbalahan orang-orang Islam di seluruh dunia. Di negara kita pun kalau kita tidak mengambil itibah, kita asyik berbalah, jadi kita akan rugi. Lebih baik kita bersatu kan pada perkara-perkara yang beza di antara kita ni, berlapang dada. We have to agree to disagree. Kita kena bersetuju untuk tidak bersetuju. Macam mana bersetuju untuk tidak bersetuju? Dalam perkara-perkara yang berbeza di kalangan kita ni, kita setuju je. Tak apalah, kamu dengan pandangan kamu, aku dengan pandangan aku. Tuan-tuan tak setuju dengan SOP. Walaupun tak setuju, tuan-tuan kena patuh juga. Setuju untuk tidak bersetuju. Kan? Tuan-tuan tak nak lah ikut WHO ni, sembahyang jarak-jarak. Tuan-tuan buat sembahyang dekat-dekat, tapi kat tempat tuan-tuan. Jangan buat dekat sini. Kan? Kalau tuan-tuan tak suka pakai mask, tak apa, tuan-tuan bayar je kompang.
Tuan-tuan bayar je kompang, tak ada masalah. Kan sedialah duit banyak-banyak. Tak payah bayar kompang, tak payah pakai mask. Tuan-tuan tak nak solat jarak, tak nak bawa sejadah, tak apa, tuan-tuan tak nak bawa sejadah boleh. Tapi jangan datang masjid. Kan? Nak datang masjid bawa je sejadah. Bukannya susah pun. Kan? Nabi Muhammad SAW pakai baju besi. Pernah tak kita datang masjid pakai baju besi tuan-tuan? Pegang pedang. Berhadapan dengan peluru yang menghalang kita. Tak ada. Kita habis besar pun semua pagar tu je. Itu je halangan kita. Pagar tutup, habis. Kan? Kalau pagar buka, dapat kita masuk. Pagar tutup, habis peluang kita. Kan? Jangan tuan-tuan lepas ni pergi robohkan pagar tu pula. Kita berlapang dada pada perbezaan. Sangat penting berlapang dada ni tuan-tuan. Allah Ta'ala cerita dalam banyak ayat. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang Islam itu, orang yang mukmin itu bersaudara. Kan? Bersaudara maksudnya apa tuan-tuan? Bersaudara maksudnya dia tu kawan kita, dia tu saudara kita. Boleh kita maki dia tu? Tak boleh kita maki dia terus sebab dia saudara kita. Kalau kita maki dia macam kita maki diri kita balik. Macam kalau adik-beradik bergaduh kan. Bukan anak saya, anak orang. Dia kata kau lembu kan. Dia kata kat abang dia lembu kan. Bukan yang berlaku betul lah, maksudnya perumpamaan dia. Kau ni lembu. Dia kata kat abang dia lembu, dia tu adik lembu. Kan? Kalau kita kata kat saudara kita kan, kau ni tut. Jadi kita ni adik tut. Kita kata dia monyet, kita ni abang monyet. Kalau kita abang dia, kita saudara dia kan. Jadi sebenarnya kata-kata kita kepada saudara kita tu akan balik kepada diri kita balik. Jadi berhentilah mengata-ngata kan, dan kita kukuhkan perpaduan ataupun kesatuan di kalangan kita ni. Dan kita kenang perjuangan ataupun dakwah Nabi Muhammad SAW yang sangat susah. Bila kita tahu kesusahan Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwah ni, kita akan hargai dan kita akan sambung. Kita akan buat seperti mana yang Nabi nak. Macam mana yang Nabi nak? Nabi nakkan kebaikan kepada semua orang. Semua orang dia nakkan kebaikan. Dia tak nak kebaikan pada diri dia dan kaum Quraisy sahaja. Dia nakkan kebaikan pada semua orang. Bila ada orang bukan Islam yang meninggal, Nabi Muhammad SAW sedih sebab apa? Dia tak sempat nak mengislamkan. Dia tak sempat nak menyampaikan dakwah. Ataupun orang tu tak sempat nak menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi Muhammad SAW nakkan kebaikan kepada semua orang. Semua orang. Kita pun macam tu tuan-tuan. Kita nakkan kebaikan bukan untuk kita je. Kita nakkan kebaikan pada semua orang. Dalam ayat yang tadi pun kita baca, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu semua ke tali Allah. Jangan kamu berpecah belah. Dan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah ada di kalangan kamu satu kaum, satu puak, satu pihak, satu golongan yang sentiasa menyeru kepada kebaikan. Sentiasa menyeru kepada kebaikan. Orang nak seru pada keburukan tak apalah, kita dah buat macam mana manusia kan. Ada macam-macam PL-nya. Tapi kita ni jangan terikut dan kita sentiasa terus menyeru kepada kebaikan. Orang tak dengar tak apa, yang penting kita sampaikan. Yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Mereka mengajak pada perkara-perkara makruf. Makruf ni kenapa nama dia makruf? Makruf ni asal dari perkataan arafah. Bila perkara yang baik, semua tahu baik. Semua tahu baik. Tak ada orang yang kata tak baik. Misalnya menolong orang, semua orang kata baik. Tak ada orang kata menolong orang tu tak baik. Sebab tu makruf. Makruf inilah perkara yang baik. Semua orang tahu benda tu baik. Semua orang tahu. Datang ke masjid baik. Mendengar majlis ilmu baik. Hormat orang yang tua baik, sayang orang yang muda baik. Mengelakkan percampuran laki dan perempuan yang keterlaluan baik. Semua orang tahu benda tu baik. Mungkar asal daripada nakirah, tak tahu. Jadi semua orang tahu bahawa benda tu tidak baik. Benda yang tidak diketahui asalnya oleh manusia, yang janggal ataupun asing daripada manusia ni, namanya mungkar. Semua orang sedar bahawa benda tu tak baik. Mencuri tak baik. Benci orang tak baik, bermusuh tak baik. Semua orang tahu benda tu tak baik. Jadi sentiasa kena ada pihak yang mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dan mereka itulah orang yang berjaya. Hadis ke-9, berdakwah lebih sukar dari perang Uhud. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dia bertanya kepada Nabi SAW, adakah ada hari yang lebih sukar
buatmu dari perang Uhud. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan, sesungguhnya aku telah berhadapan dengan siksaan kaummu, namun hari yang lebih dahsyat yang pernah aku lalui ialah hari Al-Aqabah, di mana aku telah berdakwah menawarkan diriku kepada kaum Ibnu Abdul Yalai bin Abdul Qulal, yakni berdakwah di Taif. Mereka tidak menerima dakwahku. Nabi Muhammad SAW, bagi Nabi Muhammad SAW, perang Uhud ini perang yang sangat hebat dan dahsyat, sehingga Nabi Muhammad SAW terkorban dan Nabi Muhammad SAW tercedera dan sahabat-sahabat juga terkorban. Dahsyat perang Uhud ini. Tapi bagi Nabi Muhammad SAW tidak ada hari yang lebih dahsyat melainkan pada hari ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwah di bukit di Taif. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mendengar apa yang dikatakan oleh kaummu kepadamu, yakni ketika peristiwa Taif, mereka tidak menerima dakwahmu, dan di sini Allah Ta'ala telah mengutuskan kepadamu malaikat bukit yang bersedia menerima arahan darimu. Lalu malaikat bukit memanggilku dan memberi salam kepadaku. Kemudian dia berkata, wahai Muhammad, sekiranya engkau kehendaki, aku akan hempaskan 2 bukit ke atas mereka. Lalu Rasulullah SAW menjawab, bahkan aku berharap akan keluar dari tulang sulbi mereka keturunan yang menyembah Allah serta tidak menyekutukannya. Geram bila tengok Nabi Muhammad SAW diperlakukan sebegitu. Malaikat bukit menawarkan supaya nak tak aku umpap. Nak tak aku umpap orang ni, dema ni, kaum ni dengan bukit. Nabi kata, bahkan aku berharap supaya selepas mereka ni, kalaupun golongan ataupun generasi sekarang tidak menerima, Nabi Muhammad SAW berdoa supaya ada golongan yang lahir selepas daripada golongan yang ada ini yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang ke-10, tuan-tuan, kita beri laju sikit, jangan memperkecil usaha kumpulan yang lain. Daripada Mus'ab bin Sa'ad, dia berkata, sesungguhnya Sa'ad bin Abu Waqqas radhiyallahu anhu merasakan dirinya mempunyai kelebihan daripada orang lain, yakni merasakan dirinya berjuang lebih dari orang lain yang dilihat lemah. Sikap ini ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukankah kamu ini diberikan kemenangan dan dikurniakan rezeki adalah disebabkan kerana golongan yang lemah ini? Menurut Dr. Mustafa Bura, ketika berlakunya peperangan, ada di kalangan sahabat yang merasakan diri mereka berhak mendapat harta rampasan yang lebih berbanding dengan orang lain. Mereka merasakan mereka berjihad lebih banyak daripada golongan yang lemah seperti orang tua atau orang cacat. Sikap sebahagian sahabat Nabi ini ditegur oleh Rasulullah. Lalu Rasulullah menegaskan bahawa kemenangan Islam juga datang melalui sumbangan mereka. Maksudnya tuan-tuan, hadis ni menceritakan tentang setiap orang ada sumbangan dia. Antara penyakit yang selalu menimpa dalam organisasi ialah merasakan diri lebih banyak buat kerja daripada orang lain. Ini penyakit biasa dalam organisasi. Bila kita selalu buat kerja, lepas tu tak ada orang teman, tak ada orang nampak, tak ada orang iktiraf, kita pun akan mula mempertikaikan perbuatan ataupun pekerjaan orang lain. Tuan-tuan, kita kena anggap sentiasa bahawa kita ni yang paling lemah, supaya kita tidak memandang lemah orang lain. Dan kita sentiasa memandang tinggi dan menyanjung tinggi perbuatan ataupun pekerjaan orang lain supaya kita tidak menafikan sumbangan mereka. Dan hari ini juga menceritakan tentang setiap orang ada peranan dan tanggungjawab dia masing-masing sesuai dengan kemampuan dan keadaan dia. Kita tak boleh nak kata orang ni lemah hanya kerana dia tidak mampu buat apa yang kita buat. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala berikan kelebihan kepada seseorang tu berbeza. Bila Allah Ta'ala berikan kelebihan kepada seseorang tu berbeza, maka tindakan ataupun keupayaan dia berbeza. Macam Abang Din, suara dia sedap. Memang dia dekat bilik Bila tu memang bilik dia lah. Kan? Kalau bagi saya duduk kat situ, habislah pecah. Cerobong apa semua, pecah speaker habis. Sebab apa? Kemampuan yang berbeza. Kan? Kalau bagi saya masak nasi habis. Kan? Mestilah bagi pada orang yang pakar kaedah kan. Kaedah dia masak sebab dia pandai masak. Kita bagilah pada orang yang pandai masak yang sesuai dengan keadaan dia. Tuan-tuan, dengan kemampuan tuan-tuan, saya dengan kemampuan saya, kemampuan kita berbeza. Ada orang boleh bercakap, ada orang yang boleh buat, ada orang yang boleh berjalan, ada orang boleh berlari, ada orang boleh buat macam-macam. Setiap orang ada sumbangan dia yang berbeza. Kan? Jadi setiap peranan ni adalah penting dan setiap peranan ni adalah berharga. Macam baru ni kan kita ditimpa musibah.
pasal sampah kan. 1 perak tengah. Rupanya 1 perak tengah. Masya Allah. Sampai ke belanja sana. Sampai ke parit sana pun ada masalah sampah. Nampak tak tuan-tuan? Sampah ni penting. Kalau tak ada sampah huru-hara kita. Satu taman, satu daerah ni huru-hara. Sebab apa? Sebab masalah sampah. Jadi orang yang mengangkat sampah, orang yang menguruskan sampah ni, orang yang istimewa. Memanglah kita kata dia lah, kita bayar kot. Kan? Cuba kalau dia tak nak buat. Tuan-tuan cuba buat sendiri. Macam mana nak buat? Tak boleh. Jadi, walaupun kita bayar ke tak bayar ke, peranan mereka tu sangat penting. Orang yang jual makan, food panda penting. Tuan-tuan kan dah malas nak keluar. Jadi food panda tu penting. Kalau diorang datang, kalau diorang masam muka, kita cuba maniskan. Kan? Dan jangan pula kita yang sambut diorang dengan masam muka. Kan? Kita cuba mudahkan urusan orang, lapangkan urusan orang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lapangkan urusan kita. Kita raikan orang, mudah-mudahan Allah Ta'ala raikan kita. Kan? Kita hargai orang, mudah-mudahan Allah Ta'ala balas kebaikan kepada diri kita. Saya sekadar nak mengingatkan bahawa pada ketika SOP 50 orang ni tuan-tuan, kita sebenarnya kita buat ketetapan pintu akan dibuka selepas solat sunat. Solat sunat ba'diyah. Maksudnya maghrib selepas solat sunat ba'diyah maghrib, dan isyak selepas solat sunat ba'diyah isyak. Jadi tuan-tuan, kalau boleh kita bagi kerjasama lah. Tapi kalau kebetulan siap ataupun ada AJK masjid yang nak balik, bolehlah dia membuka pintu. Yang tuan-tuan dapat balik awal tu kebetulan. Tapi yang dirancang ataupun yang ditetapkan bukan macam tu. Yang dirancang ataupun yang ditetapkan ialah selepas solat sunat ba'diyah. Tak apalah tuan-tuan, ambillah peluang. Duduklah lama sikit. Kan? Tak tahu apa nak buat, tuan-tuan duduk kat belakang. Agak tak nak sangat join bilik, tak apa, duduk belakang. Ataupun duduklah tepi, ataupun tengoklah kebun kat belakang tu ke, kebun kat tepi ni. Jalan-jalan satu masjid ni, kok tak nak sangat duduk dalam ruang masjid ni, jalan-jalan. Sampai pintu buka baru tuan-tuan keluar. Kita bagi kerjasama macam tu lah tuan-tuan. Tuan-tuan balik pun bukannya buat apa. PKP ni malam tak boleh berjalan. Kan? Balik meroloh. Jadi kita cuba bagi kerjasama yang terbaik lah. Peraturan-peraturan ni kita ikut dan kita patuh, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita semua. Yang baik tu semua datang daripada Allah. Tuan-tuan, yang baik dalam kehidupan kita, yang baik daripada yang kita dengar, semuanya datang daripada Allah. Orang yang baik, Allah Ta'ala akan bagi dia nampak yang baik-baik je. Walaupun susah, walaupun teruk, walaupun buruk, dia akan nampak baik juga. Dia nampak kebaikan pada keburukan. Dia nampak hikmah pada keburukan tu. Dia rasa yang buruk tu baik bagi dia. Tapi orang yang tak baik tuan-tuan, dia nampak walaupun baik, buruk juga. Ini na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita yang baik-baik. Supaya kita nampak yang baik pun baik, yang buruk pun baik. Yang buruk tu datang daripada kelemahan kita, hakikatnya semuanya adalah ketentuan Allah. Hakikatnya semuanya adalah ketentuan Allah. Qul qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sebagai kebenaran dan berikan kepada kami kekuatan untuk mengikutinya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami bermohon kepadamu ya Allah, tunjukkanlah kami kebatilan sebagai kebatilan dan berikan kepada kami kekuatan untuk menjauhinya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada jiwa kami, diri kami ini ketakwaan. Sucikanlah hati kami, diri kami, amal kami, fikiran kami, perasaan kami, kerana Engkau lah yang maha menyucikannya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.